Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih lagi menunggulah, insyaAllah. Baru saja selesai kuliah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Tuan Guru Presiden, yang disampaikan secara langsung daripada Rusila. Baru saja selesai. InsyaAllah dalam beberapa masa lagi, beberapa minit lagi kita akan mulalah, insyaAllah. Walaupun pada asalnya kita merencanakan pukul 10 pagi kita akan bermula. Ada sedikit perubahan tadi sewaktu sebab saya fikir kuliah untuk guru di Rusila mula pukul 9 pagi, takut-takut lajak ke 10.30. Jadi itu yang kita rancang untuk lewatkan sedikit pukul 10.30. Jadi saya akan tunggu sekejap lah. Mungkin dalam 10-15 minit kita akan sama-sama berkongsi sedikit tajuk pada hari ini. Mohon maaf sekiranya audio mungkin agak kurang jelas. Kalau jelas, mungkin yang ada ni minta tolong komen sikit. Jelas tak? Terima kasih sahabat-sahabat yang telah berada di talian. InsyaAllah ada nampak situ sahabat Syukri ada, Abang Zul, Puan Azlan pun ada. Terima kasih. Hari ini insyaAllah kita akan berkongsi sedikit tentang tajuk yang telah pun kita buat, insyaAllah. Mungkin saya nak bertanya pada sahabat-sahabat yang berada di talian tentang keadaan masing-masing. Kalau sihat mungkin boleh tulis dekat situ sihat. Kalau ada nak tanya apa-apa boleh tanya. Kita boleh kita buka kepada soalan-soalan, insyaAllah. Kalau berkesempatan kita jawab, tak sempat kita akan tulis komen tu kemudian. Ramai para asatizah kita yang boleh sama-sama berkongsi ilmu berkaitan dengan puasa terutamanya. Dan hari ini macam yang disebutkan, saya akan membincangkan tentang puasa. Kita ni berpuasa rasanya macam saya sendirilah dalam tempoh kita hidup ni. Ikut start puasa penuh ni, start skor rendah lah kan. Kira-kira 20 tahun lebih kita berpuasa ni, semua boleh jadi mengetahui dan kita faham konsep puasa tu sendiri, insyaAllah. Jadi kita masih lagi menunggu. Mungkin yang baru saja selesai kuliah Tuan Guru Presiden sebentar tadi mengambil sedikit masa berehat. Take 5 orang kata. Mana belum sarapan, boleh teruskan sarapan. Saya kira musim MCO atau PKP ni dah masuk kepada fasa yang ketiga ni. Ramai dalam kalangan sahabat-sahabat kita di luar sana yang telah pun expert menjadi tukang masak. Daripada sebelum ni mungkin tahap beginner, amatur, dan sekarang ni ramai dah expert macam-macam masakan. InsyaAllah. Target view berapa hari ni? Kita tak nak banyak, dapat 10 orang pun jadilah. Standard lah kuliah. Kalau saya kuliah kat surau masjid pun kadang-kadang paling ramai pun 20 orang. Boleh tu Syukri. Okay. Tapi itulah, dengan status Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor ni, kurang-kurang kena ada 4,000 kot. Tuan Awang kita mungkin boleh cari jalan lah untuk kita tambahkan lagi view hari ni. Alhamdulillah. Luqman Ghuraba ni, Luqman mana ni? Ni Luqman Jasper bukan? Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sebenarnya saya belum bermula pun lagi. Saya masih lagi menunggu detik ketika yang sesuai. Sebenarnya kalau ikutkan, terima kasih pada Angah Mi. Ni saya punya komandan ni, komandan di Puchong. Clear. Mungkin kadang-kadang tuan-tuan, perempuan sekalian mungkin akan mendengar bunyi-bunyian, bunyi kereta, bunyi motor. Sebab saya live di luar rumah. Live di luar rumah, dapat feel lain sikit lah. Dapat tengok kereta Luqman Ghuraba, Luqman Melaka.
Tak tuan guru mana lah, kita ni biasa-biasa je Kalau dapat 100 view, Ustaz belanja lagu nasyid je. Okey. Dapat dulu 100 view, kita nyanyi serangkap pantun. Serangkap pantun lah, sebaris lagu. Serangkap pantun pula. Okey, mungkin di masa-masa yang lain saya sebenarnya lama dah nak membuat live video ni, membincangkan tajuk-tajuk ataupun bab-bab yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan puasa dan sebagainya. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan masa yang lain kita akan cuba, sebab saya ada tertarik juga dengan sebuah buku yang berkaitan secara khusus tentang fiqh perubatan. Fiqh perubatan, yang mana ada satu bab yang khusus cerita tentang puasa. Mungkin di waktu yang lain kita akan cerita bab itulah. Sebab puasa ni dia ada banyak implikasi hukum berkaitan dengan perubatan. Mungkin di masa lain kita akan buat live tentang perkara itu. Cuma berkongsi lah dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, berkaitan dengan tajuk tersebut. Jadi hari ini mungkin boleh invite lagi sahabat-sahabat yang lain untuk kita sama-sama dengar perkongsian sedikit, sebab tajuk hari ini yang ingin saya bincangkan tajuk yang agak santai, biasa. Kita dengar berkaitan dengan puasa, apakah dia, dan juga ahli-ahli yang berkaitan dengan kesihatan ni, bila kita kaitkan dengan puasa, adakah puasa ni betul-betul memberikan kesan yang baik kepada kesihatan kita, ataupun ianya memudaratkan bagi sebahagian besar daripada kita. Dan kalau kita sebagai orang yang yakin dan faham tentang hukum dan juga tentang arahan agama itu, kita akan dapat relate kan bagaimana Islam itu menggariskan satu ibadah yang sangat sesuai melintasi masa dan zaman, dan sangat sesuai dengan manusia. Baik, InsyaAllah dalam 7 minit 8 minit kita akan mula lah. Dalam masa yang sama, mungkin sahabat-sahabat yang ada kalau nak ambil makanan ke, boleh. Tadi dalam tempoh saya kira sudah melebihi sebulan. Mungkin ada sahabat-sahabat, rakan-rakan di luar sana yang telah pun berada di rumah selama lebih kurang sebulan. Lebih sebulan. Mungkin banyak pengalaman yang boleh diceritakan kepada anak cucu kita di masa akan datang. Kita simpan sebagai kenangan. Dan insya-Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang sangat barakah ini, pada hari Jumaat, seminggu sebelum kita akan bertemu dengan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya wabak yang menghantui kita semua ni, bukan sahaja di Selangor, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, mengalami kesan yang cukup hebat, kesan daripada virus novel corona ini. Baik, kita masih lagi menunggu. Terima kasih segan dengan Ustaz Faizul ni Tok Guru Ana kat puncak alam dulu ni. Alhamdulillah. InsyaAllah lagi kurang daripada 6 minit 7 minit kita akan bermula. Saya mohon maaf lah kepada rakan-rakan di luar sana yang mana tadi kita dah spread kita dah spread message yang kita akan mula lewat sedikit 10.30. Tetapi bila lihat pada video live Tok Guru tadi yang telah tamat awal, bukan tamat awal lah, sememangnya itu masa yang biasa Tok Guru laksanakan kuliah tu memang sejam. Waalaikumsalam Tuan Arba'in, macam mana sihat hari ni? Alhamdulillah, nampak ceria masing-masing. Sambung yang tadi Tok Guru hari ni habis awal, sebab saya menjangkakan mungkin lewat sedikit Tok Guru habis, sebab ada video-video live sebelum ni, ada yang habis dalam masa sejam, ada sejam setengah.
Jadi kita tengok pada worst come to worst, kalau habis lewat kita boleh terus sambung kuliah saya. Habis awal mungkin dia boleh dengar sesuatu. Itu salah satu bunyi yang kita akan dengar lah sepanjang kita sepanjang kita berlive, kita bersiaran langsung ini, berlive pula. Saya masih lagi bersiaran di luar rumah, masih dalam rumah tapi di beranda lah, masih lagi tidak melanggar arahan PKP, walaupun halaman rumah ni besar lah juga, saya taklah live di luar lah. Hari-hari kena tahan polis nak pergi kerja. Sampai polis pun syukri, teruskan usaha anda bekerja. Syukri ni orang kuat zakat ni, zakat Selangor, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Atih, bos kita ni, bos tarbiyah JAM Pusat dan juga unit tarbiyah dan dakwah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Setakat ni Tuan Wang, sebab ni musim PKP, jalan masih terkawal lah. Saya pun dah hubungi polis kat luar sana. Kalau ada orang nak datang kuliah saya ni, tahan, suruh dia balik dengan live dia. Ni dah 2 orang minta saya sampaikan lagu, tapi itulah, zaman-zaman PKP ni banyak tidur. Suara pun tak pernah sedap ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cukup 10 orang kita mula. Kurang balik. InsyaAllah lagi 2-3 minit. Nampak gebu. Terima kasih Ustaz Atih. Jangan takut Ustaz Atih, InsyaAllah saya tak akan melawan Ustaz Atih lah. Let gebu tu kat Ustaz Atih seorang lah. Saya takkan rebut jawatan tu. Okay, tengok pada trend ni tak sampai 100 view ni, rasa tak payah kot nyanyi, Syukri. Okay, untuk pengetahuan Ustaz Atih, memang sepanjang PKP ni, dapur tu memang tempat utama saya menuju lah. Hari-hari saya akan masak, untuk seisi keluarga, masak macam-macam lah. Hari ni insyaAllah selesai live kita ni, saya akan masuk ke dapur untuk masak sambal sotong. Boleh ke nak buat live sambal sotong? Okay, mandakan Ustaz Faizul pun dah request, jadi saya kira boleh dipertimbangkan. Boleh dipertimbangkan. Atih turun 5 kilo. Atih mimpi. Betul ke tu? Alhamdulillah, saya sendiri pun dah turun 4 kilo sepanjang PKP ni. Macam tak percaya kan, tapi itulah, mungkin itu hikmah PKP. Duduk rumah makan pun masih lagi dalam tahap yang terbaik, insya-Allah. Baik. Waalaikumsalam Apple. Terima kasih Apple. Makin kurang pula yang live ni, tapi tak apalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sidang pendengar muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, pertama-tamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayah daripadanya kita dapat sama-sama berkumpul
walaupun di rumah masing-masing, namun dengan berkat teknologi yang ada pada hari ini, kita dapat berkumpul dalam ruang maya yang mana insya-Allah ia akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Walau di mana pun kita berada, kita akan sentiasa mudah-mudahan berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, sama ada yang menyaksikan live ataupun yang menyaksikan rakaman, sebaik saja kita selesai ini nanti, alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Syaban. Bulan Syaban yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita lebih kelebihan pada hari ini untuk terus hidup di atas muka bumi ini. InsyaAllah pada sahabat-sahabat yang telah pun menyertai secara langsung kita pada pagi ini, Waalaikumsalam pada semua. Terima kasih pada yang menyertai ataupun yang mengikuti live kita pada pagi ini. Suka untuk diingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, dalam musim PKP ini, di peringkat jam sendiri, saya ucapkan tahniah kepada Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor yang diketuai oleh pengarahnya Tuan Syahdi Hazrik. Alhamdulillah sini dia ada ni, dia masuk ni, dan juga ketua unit tarbiyah dan dakwah yang juga merangkap ketua Kau Tarbiyah Jam Pusat, Ustaz Atih, di atas usaha yang sangat baik. Kita mengadakan kuliah duha sepanjang tempoh PKP, PKP yang masuk pada fasa yang ketiga. Perintah kawalan pergerakan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan juga Perdana Menteri, untuk kita duduk di rumah. Dalam masa yang sama kita dapat mendengar sedikit kalam-kalam jihad, kalam wahyu daripada Allah SWT yang disampaikan oleh para asatizah kita. Saya difahamkan sepanjang tempoh PKP ni, daripada 15 hari bulan yang lepas, untuk PKP yang fasa ketiga ni kita akan mulakan kuliah tersebut. Jadi para muslimin muslimat kasih Allah sekalian, dalam Facebook Jabatan Amal ini kita ada juga menyebutkan tentang sumbangan-sumbangan yang boleh disalurkan melalui Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan boleh layari Facebook, laman Facebook Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor untuk mendapatkan maklumat di situ. Dan saya menyerulah kepada semua agar kita dapat sama-sama menyumbang sedikit, kerana banyak yang telah dilakukan sepanjang musim PKP ini oleh Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor yang bergerak di bawah Khidmat Malaysia Negeri Selangor, menyampaikan sumbangan-sumbangan kepada mereka yang memerlukan, termasuklah orang-orang perseorangan, dan tidak ketinggalan juga para frontliner yang bertugas untuk memastikan kesejahteraan, kesihatan dan keselamatan seluruh rakyat Malaysia khususnya. Dan di kesempatan ini juga, sebelum saya mulakan perkongsian kuliah kita pada pagi ini, suka untuk saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Kagat Kor Agama Angkatan Tentera yang ke-35 yang disambut pada hari semalam. Semalam kita sambut Kagat, yang mana kita tahu sejarah Kagat ni cukup panjang dan cukup memberi kesan yang mendalam kepada Angkatan Tentera Malaysia umumnya, dan juga Tentera Darat Malaysia, Diraja Malaysia itu khususnya. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, hari ini kita akan perhatikan satu tajuk yang saya kira cukup sinonim dengan kita semua, berkaitan dengan puasa. Berkaitan dengan puasa, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada kita berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana dalam firman yang biasa kita baca daripada Al-Quran, dalam Al-Quran, dan juga dibacakan oleh para alim ulama kita, untuk kita sama-sama hayati dan kita amalkan. Allah SWT berfirman, yang mana berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman dalam satu ayat
dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, yang mana bermaksud, wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Asas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkaitan dengan berpuasa ini, yang pertama sekali adalah takwa. Takwa memberi maksud yang cukup mendalam kepada kita. Cuma hari ini saya tidak mau mengupas dengan lebih panjang tentang maksud takwa. Cuma apa yang boleh kita perhatikan, takwa ini dari sudut perkara yang paling asas, iaitu kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meninggalkan segala larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun gariskan dalam Al-Quran dan juga melalui kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada menyebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga daripada kitab Imam Muslim, Sahih Imam Muslim, yang mana disebutkan dalam satu hadis yang mana berbunyi, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, zakah, wal hajj wa shaum Ramadan, atau kama qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana menyebutkan yang bermaksud Islam dibina atas 5 perkara. Yang pertama disebutkan mengucap bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan juga Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan seterusnya, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah asas kepada bagaimana kita melihat puasa pada hari ini. Ramadan sebagai satu bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpuasa di dalamnya. Berpuasa dan arti kata maksud yang sebenar, iaitu kita tidak makan dan tidak minum. Maksudnya kita berpuasa daripada makan dan minum, dan juga kita berpuasa daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini asas dia. Menunjukkan kepada kita bahawa kod mana pun kita nak bincang tentang perkara ini, tentang kesihatan dan aspek sains dan sebagainya, maka kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berpuasa kerana ia adalah satu perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain itu datang kemudian. Kita nak kata dengan berpuasa kita akan sihat, betul, tetapi ikan itu sebab untuk kita berpuasa. Sebab kita berpuasa adalah kerana ia adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia adalah ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita kata berbeza antara puasa orang Islam dengan mereka-mereka yang bukan Islam berpuasa. Kalau mereka berpuasa atas sebab kesihatan dan sebagainya mungkin, tetapi kita berpuasa tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berpuasa, dan itulah asas kepada ibadah. Ibadah kita. Suka untuk kita, untuk saya sama-sama berkongsi dengan sahabat-sahabat di luar sana, untuk kita ingat itu yang dinamakan sebagai ibadah. Perkataan ibadah itu sendiri, apa dia perkataan ibadah itu bermaksud? Maksud ibadah itu sendiri membawa pengertian kepada ketaatan, at-ta'ah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ini membawa maksud taat, dan juga dari segi bahasa, kalau kita lihat dari segi bahasa adalah ketaatan berserta kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan ibadah ini juga kita boleh kaitkan dengan ubudiyah, satu sifat yang mana ia merujuk kepada kepatuhan dan juga penghinaan. Kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hina diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebaik-baik zat yang wajib dan selayak disembah di atas muka bumi ini. Dan kita lihat bagaimana tunduk dan patuh kepada Allah Taala ini, dan ia membawa kepada rasanya hinanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu membawa kepada konsep yang cukup luas untuk kita faham. Sebab tu saya kata pada mula-mula sekali pada permulaan ini, supaya kita faham bahawa kita berpuasa adalah kerana kita ingin mentaati perintah
Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita akan dapat lihat selepas daripada ini kajian-kajian yang dibawa oleh para saintis, para pakar-pakar perubatan dan sebagainya yang menunjukkan bahawa berpuasa ini memberikan kesan yang baik kepada kesihatan, maka itu adalah perkara yang datang kemudian. Kenapa? Itu sebagai satu cara untuk kita menunjukkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali, saya ingatkan kepada diri saya dan juga para sahabat sekalian, jangan sesekali kita menyatakan bahawa kita berpuasa untuk menjaga kesihatan, walaupun kita semua nampak sihat hari ni. Ada yang naik 5 kilo, naik 10 kilo. Macam saya sendiri naik turun 4 kilo. Ini fakta, bukan auta. Bukan sebab itu kita berpuasa. Mungkin ada orang yang beranggapan bila puasa ada peluang untuk kita diet ni. Peluang kita nak kurangkan badan. Betul, tetapi bukan itulah tujuan kita berpuasa. Ini yang kita nak kaitkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin muslimat kata Allah sekalian. Jadi kita lihat bila kita kata tentang kesihatan, kesihatan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tuan-tuan boleh dengar tu suara motor dan kereta. Saya bersiar langsung di hadapan rumah yang berhadap dengan jalan. Kalau dengar bunyi-bunyi motor tu, nampak nature sikit lah, nampak macam semula jadi kan. Duduk kat kampung macam ni lah tuan-tuan. Duduk kat kampung macam ni lah, walaupun musim PKP, kereta motor ni keluar masuk macam biasa. Baik tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, bila kita katakan tentang kesihatan, kita mungkin boleh bahagikan kesihatan ni kepada dua entiti yang utama yang perlu ada dalam diri kita. Yang pertama sekali, ia berkaitan dengan kesihatan roh, rohani kita, kesihatan jiwa kita. Kalau kita lihat peranan ibadah itu sendiri dalam kita menghadapi atau kita nak melihat konsep kesihatan jiwa itu, inilah masa yang sesuai untuk kita perhatikan. Kesihatan jiwa ini, yang kita faham sebelum ni, kita memperbanyakkan ibadah kita, memperbanyakkan zikir-zikir, ibadah-ibadah, amalan-amalan sunat kita, maka ia menunjukkan bahawa kita sedang menjaga kesihatan jiwa. Menurut apa yang disebutkan oleh pakar-pakar, pekaji-pekaji di luar sana, kesihatan jiwa ini dalam Islam satu keadaan yang mana jiwa manusia yang merasakan redha dan puas. Ni kesihatan jiwa. Kita merasa redha dan kita merasa puas apabila mempunyai akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengutuskan seorang rasul yang sangat-sangat kita kasihi, yang merupakan nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan mana innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi sebut sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita relatekan dengan apa yang disebutkan oleh seorang pengkaji, disebut sebagai Imam Mursi, yang mengatakan bahawa kesihatan jiwa dalam Islam, satu keadaan jiwa kita ini yang merasakan redha dan puas dengan apabila punya akhlak yang baik. Kita bila kata kita sebut tentang redha, maksudnya kita menetapkan dalam diri kita bahawa inilah dia sifat yang perlu ada dalam diri aku. Ini kita sebut pada diri kita. Kita rasa puas, kita punya akhlak yang baik. Kita jumpa orang, kita jumpa dengan masyarakat di luar sana, kita nak memerlukan bantuan, kita menunjukkan akhlak yang baik. Bila kita berhadapan dengan orang-orang yang contohnya mengatakan sesuatu yang buruk terhadap orang lain, mengumpat dan sebagainya, kita lari dan kita tak join kaki, tak join membawang. Itu contoh akhlak yang baik. Dan ini bila mana berada dalam diri kita, kita redha dan puas, itulah dia kesihatan jiwa yang disebutkan oleh Imam Mursi dalam kajiannya pada tahun 1998. Begitu juga sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahrani, yang mana dia menyatakan bahawa kesihatan jiwa ni sebagai kematangan emosi dan sosial yang disertai dengan adanya kesesuaian dengan dirinya dan persekitarannya. Dia juga mampu untuk memikul tanggungjawab kehidupan
serta mampu untuk menghadapi segala permasalahan yang menghalangnya dengan perasaan menerima realiti kehidupan, rasa redha dan kebahagiaan dengan apa yang berlaku. Kita lihat kat sini, poin yang disebutkan oleh Az-Zahrani ini, bila disebut kesihatan jiwa, dia berkaitan dengan kematangan emosi. Maksudnya, bila kita berhadapan dengan sesuatu perkara, kita berhadapan dengan jiwa yang lapang. Kita tidak memberontak dengan tiba-tiba. Kita menjadikan akal fikiran kita sebagai panduan untuk kita menjalankan sesuatu tindakan dan sebagainya. Tidak ada emosi. Itu satu tanda kematangan ataupun kesihatan jiwa. Dan ia juga turut disertai dengan kesesuaian keadaan diri dia dengan persekitaran. Kita lihat sebagai satu konsep yang cukup baik diketengahkan oleh Az-Zahrani ini, supaya kita dapat memahami bahawa kematangan emosi sesuaikan dengan diri kita, dengan persekitaran kita, dan dia juga mampu untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang manusia, sebagai seorang pelajar mungkin, sebagai seorang bos, ketua, sebagai seorang ketua keluarga dan sebagainya, dan ia dapat menghadapi segala permasalahan itu, menghadapinya dengan baik, dan juga dia menerima realiti kehidupan dan rasa redha dengan apa yang berlaku di persekitarannya. Ni maksudnya saya nak simpulkan bahawa kesihatan jiwa ni dia berlaku bila mana kita ada akhlak dan kita mempunyai satu fikiran dan juga kematangan emosi yang rasional. Ini yang sepatutnya ada dalam diri kita untuk kita berhadapan dengan kesihatan jiwa sebelum kita masuk kepada kesihatan fizikal itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat kasih Allah sekalian, kalau kita lihat puasa dan juga sudut kesihatan, kalau kita lihat sedikit seligan, mungkin ini masuk hari yang ketiga kita berkuliah duha. Saya lihat sahabat saya sebelum ni, Ustaz Atif, Ustaz Afzan, berkuliah mungkin agak padat dan juga sangat-sangat orang kata sangat-sangat lengkap segala apa isi ni nyatakan. Sebab tu dia boleh sampai sejam setengah. Saya pun tak tahu nak berkuliah berapa lama ni. Ini pun baru 15 minit dah biru dah muka. Nak cakap apa pun tak tahu tuan-tuan. Tapi kita cubalah juga berkongsi sedikit. Mudah-mudahan ia memberikan kita manfaat. Bila kita sebut tentang kesihatan yang kedua, iaitu kesihatan fizikal, tubuh badan. Kita lihat bila masa puasa dan kesihatan. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita dah cerita tentang kelebihan-kelebihan puasa dan sudut kesihatan, kita kena berbalik kepada konsep asal puasa dan takwa tadi, iaitu kita berpuasa adalah kerana ia perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia sememangnya tidak ada kaitan langsung niat kita untuk perkara-perkara lain. Yang datang itu hikmah dan juga perkara yang sebagai satu orang kata anugerah kepada kita bila mana kita menjalankan ibadah puasa. Kita lihat ada satu hadis Nabi SAW yang mana walaupun disebutkan oleh sebahagian ulama sebagai hadis yang dhaif, sebagai hadis yang dhaif, sebagai disebutkan oleh sebahagian ulama seperti Al-Imam Al-Iraqi, yang mana ia menyatakan sanad hadis ini lemah, walaupun hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka ia tetap dikategorikan sebagai hadis yang dhaif di peringkat beberapa sebagian ulama. Namun status hadis ini selagi mana ianya boleh katakan walaupun hadis ini kebanyakan ulama menyatakan sebagai satu hadis yang dhaif, tetapi dari segi maksud dia dikatakan sebagai maksud yang sahih. Sebab apa? Satu hadis yang pendek Nabi pernah sebut yang mana berbunyi wasumu siapa tuan-tuan? Wasumu tasihhu, yang mana Nabi menyebutkan berpuasalah kamu maka kamu akan sihat. Saya suka untuk sebutkan di awal-awal perbincangan kita, yang mana
bila mana sebut tentang hadis yang dikatakan mungkin hadis yang daif, tetapi untuk fadail amal, untuk kita beramal, mudah-mudahan ia akan memberikan kita petunjuk, dan ianya selari dengan penemuan-penemuan sains dan perubatan yang menyatakan bahawa dengan berpuasa ni kita boleh menjadi sihat. Maka sebagai ulama menyatakan untuk fadail amal, untuk kita beramal, hadis ini boleh kita guna pakai untuk kita rungkaikan bahawa sememangnya puasa ini memberikan kelebihan dari sudut kesihatan tubuh badan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dan juga yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ni mengandungi satu hikmah. Bukan saja ia dapat mengawal nafsu kita, bukan saja dapat memperbaiki akhlak kita, tetapi ia juga dapat memberikan satu kelebihan dari sudut kesihatan. Yang kita tahu umum kita mengetahui bahawa dalam Malaysia ini terutamanya, kita lah ramai dalam kalangan rakyat Malaysia ni berhadapan dengan masalah kesihatan. Macam saya sendiri mungkin ada masalah kesihatan, tuan-tuan yang ada di sana pun mungkin ada masalah kesihatan. Jadi apa yang kita lihat dalam satu kongres antarabangsa yang bertemakan kesihatan dan Ramadan. Kongres ni berlaku pada tahun 1994. Berlaku di Morocco, di Casablanca, Morocco, yang mana ia menyebutkan antara banyak kertas-kertas kerja yang dibentangkan oleh para saintis, para doktor yang memberikan orang kata tips dan juga ilmu yang berguna, padan yang berguna tentang kelebihan berpuasa itu dari sudut kesihatan. Banyak kalau kita lihat dalam tu ada lebih kurang 50 kertas kerja kajian, yang mana mungkin kita boleh simpulkan sedikit pada hari ini, yang mana dengan kita berpuasa ni kita dapat lihat dari segi bagaimana ia boleh mengawal dan juga dapat menyelesaikan sebahagian daripada masalah kesihatan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dengan berpuasa kita akan dapat membantu mengawal kadar gula di dalam darah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ilmu sains, bila mana kita makan macam tuan-tuan tadi dah makan, alhamdulillah, saya pun tak saya tengok ramai dalam kalangan rakan-rakan telah pun bersarapan. Kalau belum sarapan tak apa, sekejap lagi masak tengah hari kita makan sekali lah. Okay. Kita makan sekali, dan kita lihat makanan ni apa yang akan jadi kalau kita makan. Yang kita tahu bila kita makan, kita makan pagi, petang kita keluar sebagai najis. Itu je lah yang kita tahu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, makanan ni dia yang saya ringkas, kita nak bagi tahu, makanan ni ada nutrisi, dia ada nutrien. Ada tujuh nutrien yang utama yang kita belajar, dan ada pecah-pecahan lah. Cuma saya nak bagi tahu, setiap daripada nutrien ni akan diserap ke tubuh badan, sehingga ke setiap sel dalam diri kita melalui salur darah. Jadi bila mana kita makan, ia akan bertukar kepada bentuk tenaga, tenaga ataupun glukos. Yang ini akan dalam darah, dan juga glukos yang berlebihan akan dineutralkan. Saya bagi baca bahasa mudah lah. Terima kasih ada siapa yang selemak. Secara mudahnya dia akan dineutralkan, akan diringkaskan dengan kehadiran insulin, insulin daripada pankreas mengeluarkan hormon insulin. Jadi masalahnya bila mana insulin tak dapat bekerja dengan baik, menyebabkan ada masalah di kalangan kita menerima penyakit diabetic mellitus, DM orang sebut, ataupun kita panggil kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Jadi kajian telah menunjukkan bahawa amalan berpuasa mampu untuk mengawal pengawalan gula dalam darah, terutamanya mereka yang punya risiko saya sebut tadi lah, kencing manis dan sebagainya. Sebab apa? Dalam kajian disebutkan bila mana kita berpuasa, kadar insulin halangan apa kita panggil berpuasa ni dah mampu untuk menghalang ataupun kita mengurangkan halangan insulin. Maksudnya bila mana kita berpuasa, kita boleh memberikan satu rangsangan
kepada pankreas untuk menghasilkan insulin dengan baik tanpa ada halangan. Yang mana ia boleh meningkatkan sensitivity. Lidah pendek lah pagi ni. Tersasul-sasul. Sensitivity badan terhadap insulin. Dan ia seterusnya akan membenarkan gula dalam darah, ataupun kita boleh membenarkan glukos yang sebut tadi, ataupun makanan yang kita hadam sebentar tadi, ada pasal yang mana ia akan membolehkan dia angkut di dalam salur darah. Dan ia merupakan satu kaedah yang baik untuk kita mengelakkan daripada terkena kesan daripada dan juga menghidap sakit penyakit kencing manis. Ini sebagaimana yang telah pun disebutkan ataupun telah dibentangkan oleh seorang profesor dalam kertas kerja yang disebutkan tentang effects of intermittent fasting on health markers in those with type 2 diabetes. Ini disebutkan tentang iaitu kesan puasa. Intermittent fasting ni biasa kalau orang yang melaksanakan intermittent fasting ni ada yang 12 jam 16 jam ni, maksudnya dia berpuasa daripada mengambil sebarang bentuk makanan, terutamanya makanan lah, cuma minum air je tempoh tu. Beza dengan konsep puasa kita lah. Kita puasa minum tak boleh, makan pun tak boleh. Tapi intermittent fasting ni maksudnya dia tidak mengambil sebarang makanan melainkan air masak ataupun air mineral dalam tempoh jam yang tertentu. Ia memberi kesan yang baik kepada pengeluaran insulin oleh organ pankreas. Nampak? Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita sebut tentang berpuasa, ia juga dapat memberikan kesan yang baik kepada jantung. Memberi kesan yang baik kepada jantung, yang mana disebutkan juga dalam kajian yang lain, yang mana jantung, bila mana kita berpuasa, ia meningkatkan tahap kesihatan jantung dengan cara dapat mengawal tahap tekanan darah, dan juga dapat menghalang pembentukan kolesterol oleh lemak-lemak yang kita makan itulah, begitu. Jadi apa yang kita lihat, bila mana berpuasa ni, kajian disebutkan dia akan memberi kesan kepada jantung kita sendiri, yang mana kita sebut bila mana kita tidak makan dalam tempoh yang tertentu, ia dapat mengurangkan risiko untuk obes. Ini cakap tadi sendiri juga lah. Alhamdulillah masih lagi sihat, tak ada lagi sakit jantung. Kita minta jauh pada Allah SWT. Jadi itu sebenarnya yang kita dapat lihat kesan yang baik bila mana kita berpuasa, dapat memberikan kesan kepada jantung. Dan kalau kita berpuasa lebih pada 3 minggu, kalau kita berpuasa Ramadan, kebiasaannya 3 minggu ke sebulan lah. Kalau yang bernasib baik mungkin boleh, ada yang terpaksa berpuasa 2 minggu, terutama yang perempuan lah, jadi tapi kebanyakannya akan berpuasa daripada 3 minggu sehingga 4 minggu sebulan lah maksudnya. Kajian menunjukkan bahawa bila mana seseorang itu berpuasa lebih daripada 3 minggu, boleh menunjukkan prestasi yang baik terhadap tekanan darah, dan juga terhadap penghasilan kolesterol mereka juga akan turun secara mendadak. Jadi ini satu perkara yang sangat mengejutkan bila mana ada kajian disebutkan tentang perkara ini, sebagaimana yang disebutkan dalam kajian yang mana bertajuk, nanti tuan-tuan boleh cek kajian tersebut, the effects of 3-week fasting diet on blood pressure, lipid profile and glucose regulation in extremely obese patients. Maksudnya siapa yang tapi dengan syarat, dengan pemantauan pakar perubatan lah, maksudnya dia ada regulation dia kena ikut. Mana 3 minggu dia berpuasa, dia memberikan kesan kepada kadar kolesterol dalam darah,
dari segi tekanan darah yang ada pada individu tersebut pun juga akan berkurang. Ini sebab tekanan darah juga memberikan satu efek secara terus kepada jantung. Kalau kita tahu bacaan-bacaan yang normal bagi seseorang manusia, individu dewasa, bacaan normal 120/80. Ada baca atas bawah tu kan, yang mana kita tahu 120 bacaan atas, 80 bacaan bawah, diastolik tu lah, mana kita sebut sebagai satu landmark ataupun sebagai satu tahap dia sihat. Jadi kalau kita berpuasa ni, kajian menunjukkan bahawa ia akan memberikan kesan tersebut kepada kita. Baik. Kemudian dalam masa yang sama, bila kita berpuasa, sampai kita nak kurangkan kolesterol dan sebagainya, dia juga memberikan kesan yang baik kepada diri kita untuk membantu mengurangkan berat badan, dengan mengurangkan pengambilan kalori dan meningkatkan metabolisme badan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tapi ia je berkait juga dengan cara kita makan. Salam Ustaz Ash. Tak apa, nanti kita akan jawab kemudian. Syafiq ni kawan sekolah saya ni. Jadi kita lihat bagaimana contohnya bila mana kita makan pada waktu pagi, kita makan bersahur, sebab tu Nabi SAW menyatakan kecenderungan bagi dia sendiri untuk kita bersahur pada waktu pagi sebelum kita berpuasa lah. Maksudnya sebelum masuk waktu subuh tu, sebelum imsak tu kita berpuasa, kita bersahur. Kita makan, biasa sahur ni tak ada masalah tuan-tuan. Biasanya orang sama ada dia makan sikit ataupun dia makan ala kadar. Masalah bila-bila kita berbuka puasa. Apatah lagi sebelum ni bila mana kita ada bazar Ramadan. Alhamdulillah, walaupun ialah masing-masing rindu dengan bazar Ramadan, saya sendiri pun cuma dalam sejak kebelakangan, tahun-tahun kebelakangan ini, masa ke bazar tu berjaya dikurangkan lah. Kalau sebelum ni mungkin zaman bujang tu, boleh kata hari-hari kita bazar Ramadan, mungkin dalam tempoh 2-3 belakangan ni, pergi bazar Ramadan ni mungkin sekali seminggu, ataupun dalam tempoh bulan puasa tahun-tahun lepas, yang sejak belakangan ni lah, mungkin dalam 3-4 kali dalam sebulan, atau 5-6 kali sebulan, begitulah. Dan kita lihat sebelum ni trend kita makan banyak waktu buka puasa ni terlalu tinggi kadar dia. Okey, ada orang tanya, salam, ada tip tak untuk puasa orang diabetik? Okey, untuk yang biasanya mengambil ubat lah, yang ambil ubat, sama ada dia ambil ubat, sama ada dia ni seorang kata pesakit DM, yang tegar, ataupun kita kata mempunyai tahap gula yang terlalu tinggi. Ada istilah-istilah yang disebutkan tentang diabetik ni. Contohnya sebenarnya disebutkan dalam buku ni, disebutkan antaranya orang yang ada tahap gula yang tinggi, kalau kita lihat sekejap ya. Okay, ada yang kita kata very high risk, very high risk. Sekejap, selingan tadi ada orang tanya. Okay, very high risk DM case, atau kita kata sangat tinggi dia punya kandungan darah, gula dalam darah dia, mungkin bacaan yang melebihi 15, melebihi 16, walaupun dia masih lagi on ubat. Jadi ia satu benda yang kita kata very high risk lah. Kemudian ada yang high risk, yang mana bacaan
sekitar 7.5 hingga 9% kalau kita baca HbA1c. Jadi apa yang saya sebutkan ni, bila mana kita kita katakan mempunyai orang kata risiko yang tinggi ni untuk penyakit kencing manis, yang pertama sekali arahan doktor lah, kita ikut pada arahan doktor. Contohnya doktor bila mana kita berpuasa, bersahur, berapa dos ubat yang kita kena ambil. Sebab mungkin pertama sekali siapa yang sakit diabetik ni dia tahulah, mungkin dia boleh bertanya kepada doktor masing-masing, KK dan sebagainya, kata berapa dos yang dia kena ambil sebelum bersahur ataupun lepas dia bersahur lah. Kenapa kita bimbang kalau dia menghadapi hypoglycemia lah. Maksudnya dia bacaan darah dia terlalu kurang, dia akan menyebabkan juga efek yang besar kepada tubuh badan kita dan menyebabkan kita shaking, dan boleh menyebabkan kita collapse dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali kita kena ambil ubat tu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor. Sebab dia kadang-kadang dia ada kiraan dia. Kalau sebelum ni kita ambil mungkin kita mungkin ambil lebih kurang 500 mg ataupun ada ubat kita ambil 80 mg, maka kita kena tanya doktor, adakah kita kena ambil banyak tu juga. Sebab kadang-kadang dia ada kiraan dia. Dan itu yang pertama, tentang pengambilan ubat. Dan kita jangan tinggal ubat. Yang kedua, bila mana kita sakit diabetik, bila mana kita bekal ubat, kita kena makan lah. Dan sekali kita, sebabnya bila kita ada penyakit DM ni, diabetic mellitus ni, maksudnya cara kita mengawal makanan tu juga penting. Maksudnya kita mengambil makanan dalam terutamanya karbohidrat dalam portion yang sedikit. Begitu juga bila mana kita berbuka puasa, pastikan kita mengambil portion yang ditetapkan ataupun yang sesuai lah. Yang penting jangan kita berhenti untuk makan ubat. Sebab apa tuan-tuan? Dia adalah sangat bahaya bila mana kandungan darah kita mengandungi gula yang terlalu banyak. Dia boleh kesan cukup besar lah kepada kita. Saya tak nak bercerita panjang tentang perkara itu. Cuma saya nak beritahu, dia boleh menyebabkan kepada kegagalan organ-organ tertentu bila mana gula ini berada pada tahap yang terlalu tinggi. Terutamanya buah pinggang. Sebab tu kita kena ingat, perhatikan baik-baik. Baik tuan-tuan, kita balik kepada perbincangan tadi. Cuma apa yang sebut tadi, sahabat bertanya, pastikan kita tidak tinggal untuk makan ubat dah tinggi tu. Begitu juga ubat-ubat yang lain. Ada juga isu tentang ubat ni. Contohnya bila mana orang yang sakit jantung, orang yang mengalami MI, sakit jantung ataupun dia ada serangan sakit jantung lah. Maksudnya ubat yang biasa digunakan adalah ubat yang diletakkan bawah lidah. Betul kalau saya salah mungkin sahabat-sahabat yang di luar sana mungkin boleh betulkan. Apakah hukum makan ubat sakit jantung ni? Dari segi sudut orang kata hukum. Sebab kalau kita tak makan ubat ni, risiko untuk kita mengalami serangan jantung tinggi. Kita akan mengalami heart attack tu tinggi. Terima kasih Tok Ketua Banting, Tok Ketua Fadil Kaduk. Banting memang clear sebab saya pun dalam Banting ni. Maknanya kalau kita nak fikir dari sudut itu, maksud apakah hukum mereka yang makan ubat sakit jantung ni? Sebab kalau dia tak makan, dia ada risiko untuk kena penyakit atau dia berisiko untuk, minta maaf saya nak minum air sekejap. Dia ada risiko untuk terkena serangan jantung. Jadi adakah dia terpaksa meninggalkan puasa pada setiap hari? Jadi ulama telah membincangkan dalam Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1984 kalau tak silap, telah menyatakan bahawa ubat sakit jantung yang kita makan tidak akan membatalkan puasa selagi mana kita dapat pastikan air liur tu tidak ditelan. Sebab ubat sakit jantung ni kita dah letak bawah lidah. Sebabnya di situ tempat yang paling cepat efek dia untuk kita
memberi kesan, atau ubat tu memberi kesan. Jadi sebab itulah kita kata pengambilan ubat ni dia akan bergantung kepada case by case lah. Sebab tu saya kata untuk kita bincang bab ni mungkin kita perlukan masa yang lain. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan kupas sedikit fiqh perubatan tentang bagaimana kita melihat puasa ini dapat membantu mereka-mereka yang sakit untuk menghadapi puasa dengan baiklah. Baiklah kalau saya sebut tadi, kalaulah ubat sakit jantung ni tak dibenarkan ataupun salah satu perkara yang difatwakan haram ataupun tidak boleh, maka orang yang mengalami sakit jantung tidak akan boleh untuk berpuasa sepanjang hayat. Jadi ia tak kena. Itu sebab itulah kita lihat kes tentang pesakit-pesakit ataupun penyakit-penyakit tertentu ni dia akan lihat case by case. Kita tak boleh pukul rata. Contoh di mana kita pesakit-pesakit yang perlukan kepada bantuan oksigen. Bantuan oksigen. Dia sedar, dia conscious, dia tak ada masalah. Cuma dia bermasalah, mungkin ada efek-efek lain, sakit dia perlukan kepada bantuan oksigen. Jadi dalam Islam bantuan oksigen tu dibenarkan sebab ia dinisbahkan dengan gas-gas yang memang ada dekat udara kita lah. Cuma itu adalah alat bantuan untuk dia mendapatkan oksigen secara terus. Sebab apa dia pakai oksigen? Sebab dia gagal untuk bernafas secara sendiri. Nampak baik. Kita balik kepada tadi. Kalau kita perhatikan dari sudut orang yang mengalami kesakitan, ataupun dia kata duduk di hospital, ataupun kita lihat kalau orang nak menjalani pembedahan dan sebagainya, dia diarahkan untuk berpuasa. Baik. Ada kajian menyebutkan bahawa puasa ini sebenarnya boleh memberikan peluang ataupun mempercepatkan tempoh pemulihan. Walaupun sebenarnya ialah bila mana kita berpuasa sebelum pembedahan, ia sebagai satu kaedah untuk kita orang kata untuk kita memudahkan proses pembedahan. Sebab apa? Bila mana kita dalam keadaan GA, general anesthesia, ataupun dalam kita bius sepenuh badan, satu badan, ada beberapa sistem dalam tubuh badan kita yang tidak berfungsi, seperti sistem pernafasan. Kemudian yang paling penting sebut adalah sistem penghadaman. Jadi sebab itulah kita diarahkan untuk berpuasa sebelum kita mengalami pembedahan, supaya bila mana doktor buat pembedahan, tidak ada makanan yang tidak terhadam berada dalam sepanjang salur penghadaman tersebut, daripada esofagus pergi ke kita punya perut, kita punya hati dan sebagainya. Kerana dia tidak ada efek-efek lain. Dan dalam masa yang sama, bila mana kita berpuasa, ia membantu proses healing, pemulihan. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya bila perut kita ataupun kawasan penghadaman kita tidak ada makanan, maka tumpuan metabolik badan ni akan tertumpu kepada sistem ketahanan badan kita, ataupun kita panggil fokus aktiviti yang dikawal oleh sistem otak kita. Dia akan tertumpu kepada sistem ketahanan badan. Ini pakar menyebutkan sebagaimana yang disebutkan dalam kajian Progress of Intestinal Secretory Immunoglobulin A and the condition of the patients during natural therapy and fasting therapy. Dia kata kat sini bagaimana kajian menunjukkan bahawa sistem ketahanan tubuh badan dalam usus pesakit yang berpuasa bertambah baik berbanding pesakit yang tidak berpuasa. Ini yang kita sebutkan sebagai satu kesan yang baik di mana kita berpuasa. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat kasih Allah sekalian, dia juga ada dekat sini
yang seterusnya, iaitu kelebihan ataupun faedah kesihatan yang kita peroleh bila mana kita berpuasa. Kalau tadi kita dah cerita tentang kandungan gula dalam darah, benda yang kita memang jelah, siapa nampak kandungan gula dalam darah kan, dia melibatkan tindak baras kimia dalam tubuh badan kita. Begitu juga dengan risiko untuk mendapat sakit jantung, dapat mengurangkan kolesterol. Tapi hari ini kita nak tengok yang seterusnya, iaitu bagaimana berpuasa ini memberikan kesan kepada fungsi dan juga kesihatan otak. Otak kita ni, yang kita sedia maklum mengandungi, kita panggil general lah, dia mengawal segala aktiviti tubuh badan kita, terutama tindakan-tindakan yang sedar lah. Sebab kita kena ingat, dalam sistem otak kita ni, dia ada beberapa tindakan yang kita kena tahu. Yang pertama adalah tindakan terkawal. Contoh macam saya bercakap ni lah. Saya bercakap dengan tuan-tuan, saya buat lawak, tuan-tuan tak gelak. Saya senyum, perempuan, tuan-tuan perempuan semua terpersona. Saya bercakap, nampak muka bercahaya dan sebagainya. Ini tindakan yang terkawal. Saya bercakap, ataupun kawan kita lalu kan, buat lawak bodoh, kita tampar dia, itu terkawal. Kita tampar dia. Okay. Ataupun tindakan terkawal yang lain, dia cek suhu badan dengan handphone BlackBerry contohnya, kan? Ambil handphone BlackBerry, cek suhu badan. Itu pun terkawal. Baik. Tindakan tak terkawal macam mana? Tindakan tak terkawal adalah tindakan yang kita kata yang diselaraskan oleh majlis oblong atas. Apa dia? Seperti degupan jantung. Kita sesekali memang tak boleh nak kawal degupan jantung kita. Ia memang tindakan luar kawal. Begitu juga dengan yang melibatkan seperti yang dikawal sedia oleh kita punya hormon, pun kita tak boleh kawal. Dan ketiga kan refleks. Ini biasanya bila kita berhadapan dengan orang kata apa, dengan tindakan-tindakan yang refleks lah. Contohnya kita minyak panas, kita akan automatik kita akan angkat tangan kita dan sebagainya. Otak ni dia ada 3 kompartmen ataupun 3 bahagian. Kita ada cerebrum dan juga dendera oblong atas. Jadi cerebrum ni yang utama. Cerebrum ni pula berguna dalam arti kata koordinasi tubuh badan. Maknanya dia adalah lebih kepada pengimangan badan. Itu. Jadi itu benda. Jadi saya sebut bernama baik ataupun fungsi otak ni, maksudnya dalam otak prosesor menghancurkan protein dan organ yang rosak dalam neuron tertentu dalam otak. Jika protein yang rosak atau tidak berfungsi berkumpul dalam neuron tertentu, fungsi neuron akan terjejas seperti mana yang dapat dilihat dalam penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, Huntington dan amyotrophic sclerosis. Jadi ni terlalu apa nak saya nak cakap kat sini, dalam otak kita mengandungi sel yang terlalu banyak, sama macam tempat-tempat lain juga lah. Sel yang terlalu banyak. Jadi dalam otak kita juga mengandungi neuron-neuron yang berfungsi, sebab dalam otak kita lah yang berfungsi lah. Jadi kita lihat kat sini, bila mana neuron-neuron ini dipecahkan ataupun yang bila mana kita makanan yang banyak, bila mana sel dia akan menghancurkan protein daripada makanan kita, dan dia akan menyebabkan banyak neuron-neuron yang rosak. Jadi ini yang kita sebut sebagai kegagalan fungsi, yang mana kalau kita berpuasa kita boleh kurangkan. Bukan nak kata bila kita makan kita akan sakit otak, tidak. Cuma saya sebut kat sini sebagaimana kajian disebutkan oleh short term fasting induced
profound neuronal autophagy, autophagy, dan ia dapat mengurangkan risiko penyakit-penyakit seperti Alzheimer. Alzheimer ni penyakit yang menyebabkan kita menjadi semakin lupa, ataupun kita menjadi hilang ingatan lah, sedikit demi sedikit. Begitu dengan penyakit-penyakit sebutkan tadi lah. Baik. Kemudian yang mungkin yang terakhir yang boleh saya sebutkan dekat sini, saya kira macam dah lama dah bercakap ni, hampir sejam dah. Jadi yang terakhir yang boleh kita kongsikan, kesihatan apa dari segi hikmah berpuasa dari sudut kesihatan, dan juga kita lihat yang terakhir iaitu penghasilan hormon anti penuaan, anti aging. Sekarang ni banyak produk yang kita lihat dalam Facebook, dalam media-media sosial tentang penggunaan produk-produk anti penuaan, anti aging. Jadi kita lihat bila mana kita berpuasa, hormon growth hormon, hormon pertumbuhan, kita akan dihasilkan lebih banyak berbanding dalam keadaan tidak berpuasa. Ini akan menyebabkan hormon anti penuaan, anti aging hormon, dan juga hormon pertumbuhan yang lebih baik dihasilkan di dalam badan. Kalau kita lihat kajian yang dijalankan oleh seorang pengkaji, kalau kita lihat dalam artikel yang ditulis oleh beliau, yang mana fasting enhance growth hormone secretion and amplifies the complex rhythms of growth hormone secretion in men. Bagaimana berpuasa itu dapat meningkatkan ataupun dapat meningkatkan pengeluaran hormon pertumbuhan, growth tu, dan juga hormon anti aging tersebut, bagi seorang manusia lah. Kita lihat kajian tersebut. Jadi mungkin saya boleh ulang balik tuan-tuan dan puan-puan, antara yang menjadi yang menjadi hikmah ataupun hikmah yang kita dapat lihat daripada berpuasa ini, yang pertama tadi kita sebut, iaitu dia mengurangkan ataupun ia membantu mengawal kadar gula dalam darah. Ini yang pertama. Yang kedua, ia mengurangkan risiko terkena penyakit jantung. Penyakit jantung ni, kita kata jantung ni sebagai satu organ yang utama dalam tubuh badan. Sebab apa? Kalau kita belajar dalam ilmu pertolongan cemas, dalam ilmu perubatan pun disebutkan, mati ni dia ada dua. Mati ni ada dua. Yang pertama adalah mati otak, ataupun kita panggil death lah, brain death. Yang kedua mati klinikal. Jadi kalau kita mati otak, kita akan dikira kira matilah, tak guna. Cuma tapi walaupun dikira sebagai mati otak, kalau jantung dia masih berjalan, dia kira masih hidup. Tapi itulah saya kata, dia ada kaitan. Ada kaitan. Bila dia mati otak, jantung masih hidup, dan dia ada tempoh yang sangat sedikit untuk dia kembali, ataupun tempoh sedikit untuk jantung dia berfungsi. Sebab apa? Sebab jantung pun berfungsi atas perkenan daripada otak. Saya sebut tadi daripada belung atas tadi, bila mana dia mengawal debuan jantung, dan kalau otak tu tak dapat berfungsi dengan baik, atau kita kata brain death, mati sedikit sebanyak, lama kelamaan jantung dia akan berhenti lah. Ini kalau kematian yang pertama, clinical brain death. Yang kedua, kematian klinikal, yang mana kita boleh selamatkan, iaitu bila mata jantung kita berhenti berdegup lah. Jantung berhenti berdegup, kita masih lagi boleh selamatkan dengan bantuan CPR, yang biasa kita tengok dalam filem dan sebagainya. CPR tu kita tekan dada, kita bagi pernafasan dan sebagainya. Jadi sebab tu jantung tu pun kita kena jaga dengan baik. Sebab kalau jantung kita bermasalah, sebab jantung ni apa fungsi tuan-tuan?
jantung adalah untuk sebagai organ yang mengedar peredaran darah. Nak sebut macam ni? Maksudnya jantung ini organ yang menyalurkan ataupun menyampaikan darah ke seluruh badan. Dia akan pump darah. Okey. Pump darah ke seluruh badan. Jadi kalau jantung kita tak berfungsi dengan baik, yang pertama, otak kita takkan dapat oksigen daripada degupan jantung tadi lah. Ini bila mana sebab jantung yang mengepam darah ni, darah yang mengandungi oksigen. Jadi jantung tak dapat mengepam darah, otak tak dapat oksigen, sebab tu otak kita boleh mati. Dan bila mana jantung kita berhenti, bukan setakat otak yang tak dapat, jantung kita sendiri pun tak ada bekalan oksigen. Boleh faham? Boleh faham maksudnya sebab tu kita perlu kekalkan kesihatan jantung. Bahawa jantung kita berdegup, memang kita boleh diselamatkan, tapi dia ada tempoh dia. Dia ada tempoh dia, yang mana kalau tempoh yang kita sepatutnya kita dapat tu terlepas, dia akan matilah. Contohnya kalau kita otak kita tak dapat oksigen dalam tempoh 2 ke 4 minit, totally kalau kita buat CPR pun tak berguna. Tak berguna. Sebab tu kita kena pastikan jantung kita dapat dijaga dengan baik. Sebab tu saya sebut yang kedua tadi, jantung dapat kembali ataupun dapat diselamatkan. Kita dapat mengurangkan risiko sakit jantung bila kita berpuasa. Yang ketiga, saya sebutkan tadi, membantu mengurangkan berat badan dan juga mengurangkan pengambilan kalori serta meningkatkan metabolisme badan. Baik. Ini saya sebutkan tadi lah. Bila mana kita makan berpada-pada. Saya pun dah mula rasakan, saya pun dah mula mengikut, walaupun taklah sepenuhnya kita ikut, tetapi kita tahu makan dia ada time dia. Kemudian kita kurangkan makan makanan yang berminyak dan sebagainya. Suku-suku separuh tu kita buat, suku nasi, suku protein, ayam, daging sebagainya, dan separuh sayur. Tu masalahnya sayur ni tak semua orang suka kan. Macam saya suka sayur, tapi saya tak suka semua. Ada yang saya suka, ada saya tak suka. Tapi at least saya makan sayur lah. Cuma yang saya tak makan tu adalah jangan ingat badan macam ni makan semua benda, tak juga. Okay, yang ketiga tadi. Yang keempat, saya sebutkan tadi, dia akan mempercepatkan tempoh pemulihan. Healing process badan kita ni akan dapat dipercepatkan kalau kita sakit dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menambah baik fungsi dan juga kesihatan otak. Sebab otak ni juga ada beberapa penyakit yang akan memberi kesan yang cukup mendalam kepada kita lah. Macam sebut tadi, bila mana sebut tentang Alzheimer, sikit-sikit ingatan dia akan berkurangan. Dia sampai satu tahap dia tak kenal rumah dia, mungkin tak kenal anak bini dia, tak kenal. Itu yang kita tak nak lah. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang keenam, dia juga dapat menghasilkan hormon anti penuaan. Saya sebutkan sini sahabat-sahabat sekalian, ini adalah sebahagian daripada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh sebahagian saintis dan juga pakar-pakar perubatan tentang kelebihan berpuasa itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat dari aspek-aspek lain daripada dengan onkologi ataupun kanser, bagaimana kanser juga ada kajian yang menyebutkan dengan berpuasa dapat mengurangkan risiko penyebaran sel-sel kanser dan sebagainya. Ini semua mungkin boleh kita lihat secara lebih meluas dalam kajian-kajian. Hello? Macam ada, okey, takut-takut macam ada ni, ada gangguan ke? Tak ada okey. Saya kira saya ada masalah dengan gangguan dengan talian. Nak tanya masih di talian okey ke? Dengar ke?
Saya kira rakan-rakan yang di luar sana kalau dengar suara saya minta respons sikit sebab saya ada masalah. Masih ada talian Masih ada talian ke? Okey, saya kira Yus, dengar lagi masih boleh dapat aduh, okey. Okey. On lagi. Okey, terima kasih. Jadi untuk sebagai pengakhirannya, baik. Suka untuk saya ingatkan dan juga saya fokuskan kembali apa yang kita bincangkan daripada awal tadi. Dari segi aspek kesihatan, sememangnya banyak kajian telah membuktikan bahawa sememangnya puasa ni memberi kesan yang banyak terhadap kesihatan tubuh badan manusia. Dan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, apa yang perlu kita lakukan, kita ambil ia sebagai satu hikmah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sebagai seorang hamba yang taat kepadanya. Sebab itulah saya katakan daripada mula, walau sebanyak mana pun bukti-bukti kesihatan yang kita jumpa yang relate dengan kelebihan berpuasa itu sendiri, ia sebagai satu nilai tambah. Kenapa? Kerana puasa yang kita lakukan ketika ini adalah semata-mata untuk mendapatkan darjat takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala redha atas setiap perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi. Dan tujuan utama kita berpuasa tidak bukan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, yang mana kita biasa sebut, kita biasa dengar, yang mana Allah Taala berfirman, yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'minu ahadukum. Allah Taala berfirman yang mana berbunyi inna khalaqnal insana, terlupa sekejap. Allah Taala sebut, sungguhnya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, maknanya kita beribadah ni, kita nak jadi hamba Allah SWT ni, kita kena sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada soalan. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan komitmen dengan perkongsian saya sebentar tadi. Kenapa? Kerana puasa ini memberikan kelebihan yang cukup tinggi kepada kita, dan ia sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW, selain daripada ianya memberikan ataupun menjadi punca untuk kita menjadi insan yang bertakwa sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ia dapat dijalankan dengan berpuasa, kerana puasa ini adalah satu perisai. Dan apabila seorang dari kamu berpuasa, kata Nabi SAW, maka janganlah melakukan sebarang bentuk kekacauan. Sekiranya dia ancam oleh seorang atau ingin membunuhnya, maka katakanlah, aku adalah orang yang sedang berpuasa. Yang kena sentiasa mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalau kita nak buat satu perkara yang bertentangan ataupun orang ajak kita buat benda jahat, kita kata sesungguhnya aku berpuasa, aku tengah berpuasa. Tinggalkanlah perkara-perkara yang boleh memudaratkan kesihatan jiwa kita terutamanya, dan juga memudaratkan kesihatan kita. Baik, sahabat-sahabat sekalian, nampaknya masa mencemburui kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang turut sama menyertai ataupun yang mengikuti live kita pada pagi ini. Saya mohon maaf sekiranya tersalah bicara, terkurang
adab dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya orang yang request untuk bernasyid dan sebagainya tu tak cukup quorum ni. Tak cukup 100 orang nak nyanyi lagu apa. Baik. Saya kira cukup sekadar itu. InsyaAllah esok kita akan ada lagi kuliah duha yang seterusnya, yang mana dia akan disampaikan oleh esok hari Sabtu ya, sekejap esok yang mana akan disampaikan oleh sahabat saya esok berapa bulan jap. Rabu, Khamis, Jumaat. Esok orang yang kacak. Esok akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hanif bin Jamaluddin, Ketua Pemuda PAS Kuala Langat, merangkap Setiausaha Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor. Kami di Selangor panggil dia KP Idola lah. KP kawasan yang sangat hebat, insyaAllah. Seorang ustaz lulusan daripada Al-Azhar Mesir, insyaAllah. Dia akan menyampaikan tajuknya apa esok sekejap esok kalau tak silap tajuknya adalah sementara tu kalau ada soalan, tuan-tuan sekalian, ada apa-apa nak tanya, dan insyaAllah esok Ustaz Hanif akan menyampaikan kuliah duha yang bertajuk Bersegeralah Mohon Keampunan. InsyaAllah mudah-mudahan berkat daripada bulan Ramadan ini kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak gaya macam tak ada soalan. Okey, terima kasih rakan-rakan di talian. Dan sesiapa yang terlepas sesi live kita, mungkin kita boleh layari nanti dalam page Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor original. InsyaAllah kita akan bersiaran nanti esok. Dan segala baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan, tadi lupa nak buka, tapi tak apa. Kita tangguhkan kuliah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw. Okay.